Suam. Suam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa biyassir wa la tu'assir bi tamim bi khair wa ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan setinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini untuk memulakan bacaan kitab syarahan bagi qasidah Isma' wa la taghtarir, dengar jangan kamu lalai, yang saya letakkan dan sebahagian sikit baru syarahannya, yang masih lagi tak selesai sebenarnya kitab ini pada syarahannya. InsyaAllah akan diteruskan syarahannya setelah ini. Jadi saya kongsi bersama-sama dengan tuan-tuan semua yang ataupun para murid daripada Matis khususnya, dan tak lupa kepada Fadil Ustaz Zuhair Abdullah dan juga para guru Matis dan para murid, para penuntut ilmu yang mengikuti pengajian kita pada malam pada petang ini. Jadi kita doakan moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada Tuan Mudir Fadil Ustaz Zuhair Abdullah dan juga kepada para guru Matis dan juga kepada para penuntut ilmu di Matis dan seluruh yang mengikuti program kita pada dan kuliah dan pengajian kita pada petang ini. Moga-moga diberikan kebaikan dan juga diberikan kefahaman untuk kita memahami qasidah yang dikarang oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Sayyidi Ma'ul Ainain ini adalah merupakan salah seorang daripada ulama besar yang berasal daripada Mauritania dan beliau wafat pada tahun 1328 Hijriah. Dan kita boleh buka dalam mukaddimah yang saya tulis pada muka surat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Setelah saya melihat dan meneliti kitab karangan Al-Imam Syekhul Islam Sayyidi Ma'ul Ainain Ibn Al-Alim Al-Amil Al-Qutb Al-Kamil Sayyidi Muhammad Fadil rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 1328 Hijriah, yang berjudul Izharut Tariqil Mushtahir ala Qasidati Isma' wa la Taghtarir. Maka jatuhlah hati saya untuk menterjemahkan qasidah yang barakah ini serta meletakkan syarahan ringkas bagi qasidah ini agar mudah dipetik buahnya yang masak ranu. Moga dapat dimanfaatkan oleh bangsa saya yang tercinta. Jadi saya mula kitab ini dah dibeli di pameran kitab di Kahirah sekian lama. Dan setelah balik ke Malaysia barulah sempat untuk saya melihat dan meneliti kitab ini, dan padanya faedah yang besar. Saya terpaut hati dengan kitab karangan Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Dan banyak kitab dia, ada lebih kurang 3 buah kitab lah yang saya miliki. Antaranya kitab kisah Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Allah Khadir alaihi salam, dan tafsiran Sayyidi Ma'ul Ainain bagi petikan ayat daripada ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-80 daripada surah Al-Kahfi, yang di dalamnya faedah yang banyak, dan saya ajarkan kitab tersebut di Masjid Al-Muttaqin Citra. Kemudian ada lagi satu kitab beliau iaitu Na'tul Bidayat. Kitab itu juga penuh dengan faedah dan perbahasan yang sangat luar biasa berkenaan dengan ilmu tasawuf. Dan kitab
yang satu lagi ini yang kita akan bicarakan dalam sepanjang pertemuan kita pada setiap minggu insya-Allah, iaitu kitab Isma' wa la Taghtarir. Dan kitab ini juga kitab yang luar biasa yang dikarang oleh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain yang hanya mempunyai 21 rangkap syair yang dikarang oleh beliau di dalam ilmu tasawuf, tetapi dengan perbahasan yang mendalam. Khususnya dengan syarahan beliau iaitu kitab Izhar At-Tariqil Mujtahir ala Qasidati Isma' wa la Taghtarir. Dan kemudian bila mana saya melihat kitab ini, dan waktu baru-baru ni kami ke Tasikpedu untuk berehat di sana setelah bacaan kitab Muwatta' Al-Imam Malik, maka tergerak dalam hati saya untuk menterjemahkan kitab yang sangat bermanfaat ini, dan saya juga sedang melakukan syarahan bagi kitab ini dengan syarahan ringkas. Dan maka saya namakan terjemahan dan syarahan ringkas saya ini dengan Is'a At-Tariq Al-Munir fi Syarhi Qasidati Isma' wa la Taghtarir. Is'a At-Tariq Al-Munir maknanya pergilah, berjalanlah pada jalan yang bercahaya pada mensyarahkan qasidah, dengarlah dan janganlah kamu terlalai. Saya memohon kepada Allah Ta'ala agar kitab ini diberkati olehnya seperti kitabnya yang asal, yaitu kitab Isma' wa la Taghtarir. Segala kekurangan di dalam terjemahan saya ini adalah kerana kekurangan dan kelemahan diri saya itu sendiri. Segala kebaikannya dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesilapan dan kesalahan harap dapat diperbetulkan dengan cara yang terbaik, dan la wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina atau nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammad Nazrul Abdul Nasir Al-Azhari. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ini qasidah beliau dimulakan dengan perkataan ini. Isma' wa la taghtarir wa ma aqulu fa'il. Inna at-tariqa ila al-ilahi bil serta hafallah apa yang aku sebutkan. Inna at-tariqa ila al-ilahi bil wara'i. Sesungguhnya jalan menuju Allah Ta'ala itu adalah dengan jalannya wara'. Jadi pengarang memulakan tulisannya dengan menyebut perkataan isma'. Dan ini merupakan tuntutan memberikan pendengaran dan penerimaan terhadap apa yang akan beliau sebutkan dengan penuh ketaatan. Maknanya perkataan isma' ini tidak akan mendapatkan faedah kalau kata seorang tadi tidak sertakan dengan ketaatan. Maksudnya dengar. Dan maksudnya juga dengar dan taatlah apa yang aku sebutkan ini. Ini kerana pendengaran yang tidak disertakan dengan ketaatan untuk mengikuti apa yang diarahkan kepadanya untuk mendengar, maka ini tidak ada faedah. Nah, sebab tu bila mana guru kita kata dengar elok-elok, maknanya lazim bagi maksud tersebut dengar dan taatlah apa yang saya sebutkan. Dengar, ikutilah apa yang saya sebutkan. Atau bila guru kita kata dengar. Dan apa kata Syekh? Ini berdasarkan kepada baginda sabda Nabi SAW, Isma'u wa ati'u, dengarlah kalian dan taatilah dia. Ini kerana mendengar tanpa mentaati tidak akan mendapatkan apa-apa faedah. Bayangkan dalam syair ini ada 21 bait. Yang di dalam ini terkandung di dalamnya perbahasan yang sangat luar biasa. Yang saya kira ramai di kalangan kita yang masih belum mengenali Sayyidi Ma'ul Ainain. InsyaAllah dalam masa ke semasa kita akan terangkan siapakah beliau, apakah peranan beliau dan juga jasanya beliau dalam perkenalkan umat ini dengan ilmu dan juga menyampaikan umat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau juga digelar Syekhul Islam Ma'ul Ainain. Dan beliau juga mutafannin, menguasai banyak bidang ilmu dan puluhan malah ratusan kitab telah dikarang oleh beliau. Namun kurang yang mengenali beliau. Dan alhamdulillah bila mana Syekh Bassam Muhammad Barud yang berasal daripada Abu Dhabi, beliau telah berkhidmat dan mengkhidmati kitab ini dengan baik.
dengan mengeluarkan nuskah yang luar biasa kecantikannya, sesuai dengan keilmuan dan juga kedalaman serta kecantikan isi kandungan yang terdapat di dalam kitab ini. Ini kitabnya, kitab syarahan bagi kitab Maulana Syekh Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullah ta'ala. Bayangkan, syairnya hanya satu muka surat ni saja. Satu line ni saja syairnya. 21 bait. Disyarahkan oleh beliau dengan banyak ini. Hampir 300 muka surat dikarah dan disyarahkan oleh beliau dengan luar biasa. Saya tidak berniat untuk mensyarahkan panjang seperti yang beliau syarahkan. Kita akan keluarkan faedah dan juga manfaat yang disebutkan oleh Maulana Sayyidi Syekhul Islam Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala. Dan kata beliau juga, qasidah ini dikarang oleh beliau ini pada tahun 1284 Hijriah. Nah, dan kemudian setelahnya beliau mula mengarang syarahannya setelah diminta kepada beliau daripada sebahagian teman dan para murid beliau yang benar pada permintaan mereka. Dan akhirnya Maulana Syekh Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain dengan taufik dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, keluarlah kitab Izhar At-Tariqil Mushtahir ala Isma' wala Taghtarir. Dan saya bila mana membaca kitab ini tertarik dengan perbahasan dia dan juga bahasanya yang sangat luar biasa, maka teringin untuk kita terjemahkan dan sampaikan kepada bangsa kita Melayu agar diambil dan juga difahami kitab ini dengan sebaiknya. Maka keluarlah kitab Is'a At-Tariqal Munir ila syarhi qasidati Isma' wala Taghtarir. Nah, jadi kita dah syarah Isma' wala Taghtarir. Apa maksud Isma'? Maknanya dengar dan taat. Karena dengar tanpa taat tidak ada faedah. Kemudian yang kedua, setelah beliau meminta kepada yang membaca dan mendengar qasidah ini agar mendengar dan mentaati apa yang disebutkan oleh beliau, kemudian beliau melarang kita daripada lalai dan leka dengan sebab bersedap-sedap dengan dunia dan perhiasan. Menangkata perkataan Al-Gharur, seperti yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Mufradat, setiap perkara yang melalaikan manusia sama ada harta, pangkat, syahwat dan syaitan. Jadi apa sahaja perkara yang melalaikan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ianya dipanggil sebagai gharur. Ya, sama ada berbentuk pangkat, sama ada harta, sama ada syahwat, dan sama ada syaitan. Jadi ada yang berkait di dalam gharur ataupun perkara melalaikan ini, ada yang bersifat dalaman dan ada yang bersifat luar. Harta, pangkat, ini berkait dengan perkara yang luar. Syahwat berkait dengan dalaman, dan syaitan adalah yang menggoda dan juga mengarahkan untuk syahwat tersebut mengikuti dengan apa yang ada di dalam dalamannya manusia tersebut. Maka bila mana pengarang mengarahkan kepada kita dengan isma' wala taghtarir, maksud jangan kamu lalai dan leka dengan perkara yang melalaikan kalian. Tak kira sama ada pangkat, tak kira sama ada hartamu, tak kira sama ada mengikuti nafsu dan syahwatmu, tak kira sama ada kamu mengikuti dengan apa yang telah digoda oleh syaitan kepadamu. Wa ma aqulu fa'i, dan apa yang telah aku sebutkan ini, apa yang akan aku sebutkan dan sedang aku sebutkan ini, dengar dan hafallah dia. Maka pengarang mengarahkan agar kita mendengar, yang mendengar pesanannya ini menyimpan dan menghafalnya dalam benak fikirannya. Ini adalah saranan agar seseorang itu mengambil ilmu dengan bersungguh-sungguh, berterusan serta tinggi himmahnya. Jadi perkataan isma' wala taghtarir wa ma aqulu fa'i, dengar, taatilah, dan janganlah kamu terlalai leka daripada godaan syaitan, godaan pangkat, harta dan juga nafsumu. Dan apa yang aku sebutkan ini, maka ingat dan hafallah dengan sebaiknya, dengan penuh himmah yang tinggi dan dengan penuh kebaikan. Kerana ianya merupakan perkara yang terbaik ketika mana seorang tadi mendengar, maka dia akan terus menghafal dan
mengamalkan apa yang dia dengar dengan perkara yang baik tersebut. Seperti kata sebahagian ahli hikmah, kata Syekh, man talaba syai'an wajada wa man qara'a al-baba walajja walaja. Nah, sesiapa yang menuntut sesuatu dengan bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Dan siapa yang berterusan mengetuk pintu, maka pasti dia akan memasukinya. Jadi apa jalan pun pada permulaan, kata Maulana Syekh, seolah dia memberikan perhatian kepada kita untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, perlu mendengar daripada guru. Yang kedua, perlu untuk seseorang tadi menahan dirinya daripada mengikuti perkara yang akan merosakkan dan menjauhkannya daripada jalan Allah. Yang ketiga, perlu dihafal dan diamalkan apa yang diajarkan oleh guru. Jadi ini 3 aspek yang pertama yang disebut oleh beliau dalam satu syatr. Waktu kalam dia kalam yang daqiq. Isma'. Maksudnya dengar apa yang aku cakap. Maksudnya ada guru. Yang guru tadi akan menerangkan kepada kita tentang apa yang patut kita lakukan. Taati apa yang guru tadi sebut. Yang kedua, wala taqtarir. Jangan lalai dan leka dengan ujian, pangkat dan sebagainya. Karena itu perlu kepada kekuatan. Yang ketiga, wa ma aqulu fa'i. Yang aku sebutkan ini hafal. Amalkan. Jadi mau tak mau kena ada guru, kena kita sendiri untuk kuat dalaman dan juga luaran kita, dan kemudian beramal dengan perkara tersebut. Kalau tidak akan rugi. Buat apa kita berguru, buat apa kita menuntut ilmu dan sebagainya kalau tidak untuk kita amalkan perkara tersebut. Kemudian barulah Maulana Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu ta'ala memulakan perbahasan beliau. Inna tariqa ilal ilahi bil wara'i. Nah, apa kata beliau? Inna tariqa ilal ilahi bil wara'i. Jadi sesungguhnya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah dengan wara'. Sebelum itu, kata Syekh, kalau nak buat, kena sungguh-sungguh. Kena tinggi himmahnya. Untuk nak beramal dengan apa yang akan aku sebutkan ini perlu tinggi himmahnya. Perlu kuat semangatnya. Perlu berterusan. Kan tu siapa yang menuntut sesuatu dan dia bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan perkara tersebut. Sesiapa yang sentiasa mengetuk pintu, maka dia akan dapat memasuki pintu tersebut. Nah, begitu sifatnya ahlullah. Nah, yang mereka tidak akan bosan dan berterusan dengan jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa akan mengetuk pintunya Allah agar dibuka dan dijemput mereka masuk ke hadratillah Subhanahu wa taala. Tamam? Dan kemudian disebut juga oleh sebahagian para ulama, yahtaju fit ta'allum, yahtaju itu tak disambung. Yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi thalathah. Diperlukan di dalam pengajian dan tafaqquh ini kepada kesungguhan 3 golongan. Al-muta'allimu, iaitu kesungguhan seorang pelajar, wal ustazu, kesungguhan gurunya iaitu ustaz, wal abu in kana fil ahya, dan kesungguhan ayahnya jika dia masih hidup. Jadi ini 3 perkara yang diperlukan untuk seorang penuntut ilmu tadi mendapatkan kesungguhan di dalam pengajian dia dan juga dapat untuk dia mengamalkan tanpa berlaku kecelaruan dan juga pemikiran dia akan jadi tasyattut ataupun bercabang pada perkara yang lain ketika mana tidak mencukupi apa yang dia perlukan ketika pengajian. Jadi penuntut ilmu kena bersungguh-sungguh. Walaupun kita berjauhan daripada guru, kita duduk di rumah sekarang ni dalam keadaan PKP yang ada bagi pelajar-pelajar di Matis, maka kita ada tanggungjawab kita dengan Allah. Kita ada tanggungjawab kita sebagai penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, takkanlah kalau di depan guru kita sahaja bila dibuat program, barulah kita akan sungguh-sungguh pada ketika tersebut. Tapi setelah mana kita tamat program dan tamat kita punya pengajian, maka kita abaikan pengajian kita. Tak lagi dibuka Al-Quran, tak lagi dibuka zikir, tak lagi dibuka salawat, tak lagi diamalkan dan dibacakan salawat dan zikrullah. Tidak lagi kita amalkan dengan maksud bahawa kita sendiri yang memerlukan dan juga nak mengamalkan tentang perkara tersebut. Maka sepatutnya kita yang amalkan tanpa perlu kepada paksaan dan juga susunan semata-mata. Jadi kalau kata contohlah, guru kita tidak menyusun program dan juga menyusun
perjalanan kehidupan seharian kita ini dengan zikrullah, dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan amal dan sebagainya, adakah kita akan tinggalkan semua amalan tersebut ketika mana kita tidak bersama lagi dengan guru kita? Maknanya kita bukan talibul ilm al-haq. Bukan kita penuntut ilmu yang benar. Masih lagi kita ini tertanggung dengan perkara-perkara yang berkait dengan dunia. Maka kalau kata kita ini benar dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sendiri tahu ganjaran, kelebihan kepada orang-orang yang berterusan dengan ilmu dan juga sentiasa dengan zikrullah dan juga salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini akan dikasihi oleh Allah dan Rasul. Kita suka kalau kata orang kasih dengan kita. Nah, ini Allah dan Rasul yang kasih dengan kita. Tapi kita abaikan dengan amal, kita abaikan dengan perkara yang sepatutnya kita lakukan, maka isma', dengar, taat, wala taghtarir, jangan kamu lalai. Wa ma aqulu fa'i, dan apa yang aku sebutkan ini ingat, hafal betul-betul. Comel kalam ni. Ni kalau kata ulang 4 kali lagi ingat tu. Isma' wala taghtarir wa ma aqulu fa'i inna at-tariqa ila al-ilahi bil wara'i. Sesungguhnya jalan kepada Allah itu adalah dengan wara'. Comel. Kalam dia pendek 21 bait ni, kalaulah anak-anak tahfiz di Matis boleh hafal dan juga ambil setiap kali majlis kita syarahkan, kemudian dihafal oleh mereka dengan baik, maka ini akan dapat manfaat yang besar kepada umat untuk pada diri kita sendiri. Sambil duduk baca 21 bait, 21 rangkap syair yang penuh dengan manfaat dan kebaikan serta panduan, dihafal oleh kita dengan lagu ke ataupun dengan keadaan kita gembira dengan hafalan tersebut. InsyaAllah Ta'ala akan bagikan kebaikan kepada kita, insyaAllah. Baik, kemudian pengarang mula menyebutkan di dalam rangkap yang pertama ini, akan jalan pertama bagi seseorang salik itu jika ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu wara'. Apa itu wara'? Wara' bermaksud meninggalkan sesuatu. At-tark maksudnya. Wara' maksudnya at-tark. Seseorang yang wara' disebut sebagai wara'. Seorang yang wara' disebut wara' kerana dia meninggalkan maksiat. Jadi bila mana dikatakan ini wara', maksudnya hadza rajulun taqiyyun wa wari'. Kita tak baca hadza rajul taqiyyu wal wara', la, wal wari'. Kerana isim fa'il. Dia orang yang wara', iaitu yang meninggalkan maksiat. Itu maksud wara'. Wara' maknanya orang yang meninggalkan maksiat, yang meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, hatta syubhah. Dan beliau menyebutkan pada permulaan qasidah ini berkaitan dengan wara' kerana ianya dinisbahkan kepada amalan seperti kedudukan kepala kepada badan. Hal itu dimulakan dengan wara'. Ulama kita ni berbeza pandangan dalam, bukan berbeza pandangan, cuma kaedah mereka dalam menyusun kitab-kitab tasawuf ini disusun oleh mereka dengan pelbagai metod. Ada yang memulakan kitab mereka dengan bab berkaitan dengan taqwa. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Zainuddin Malaibari Al-Kabir. Mula dengan muqaddimah beliau alhamdulillah dan sebagainya. Kemudian dia mulakan taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Wa tiba'u ahwa ra'su syarri habailah. Dan kemudian mengikuti nafsu itu adalah kepala kepada seluruh kejahatan. Jadi dia mulakan, Imam Zainuddin Malaibari memulakan syair beliau dengan taqwa. Al-Imam Al-Harawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Manazil As-Sairin mensyarahkan berkaitan dengan al-yaqadah. Sedar. Kena jaga dulu baru boleh bergerak. Yaqadah maknanya sedar. Dalam keadaan sedar. Jadi kalau kita nak berjalan menuju Allah, kalau tidur tak boleh. Orang nak berjalan, nak pergi ke satu destinasi, dia kena jaga dulu. Kena sedar dulu. Mentabih dulu. Maka baru dia boleh bergerak. Maka dia mulakan kitab dia dengan al-yaqadah. Ada ulama yang mulakan kitab dalam tasawuf berkaitan dengan ilmu. Ada yang memulakan kitab yang berkaitan dengan penjagaan i'tiqad orang tersebut. Jadi macam-macam perbahasan yang disusun oleh para ulama
Dan ada yang berkait dengan yaqadhah, ada yang berkait dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tadi kita sebut taqwa. Dan Al-Imam Ma'ul Ainain memulakan dengan wara'. Kenapa? Karena kata beliau, wara' ini adalah dinisbahkan kepada amal seperti kepala kepada badan. Kenapa? Karena perkara pertama yang terzahir pada seseorang ketika mana dilahirkan biasanya adalah kepala. Dan kita kalau nak beranak keluar daripada rahim ibu kita, akan keluar kepala dulu. Ya. Begitu juga dengan wara' adalah perkara pertama yang akan terzahir ketika seseorang itu ingin berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita lihat, ya, kalau kita melihat seorang itu musyrik, kata dia tengok. Ini kerana jika asalnya dia musyrik, maka dia akan wara', yakni meninggalkan menyembah berhala. Dan jika dia muslim, maka dia akan wara' daripada melakukan sebarang maksiat. Cuba tengok, orang ketika mula-mula nak menuju kepada Allah, apa yang mula dia akan zahir? Zahirnya wara'. Nah, dia mula masuk majlis ilmu, kemudian dia tahu dah benda yang boleh, benda tak boleh. Maka waktu tu dia buat apa? Dia akan mula berjaga-jaga. Rupanya benda ni tak boleh. Rupanya benda ni tak boleh. Maka dia akan tinggalkan sikit demi sedikit benda yang tak boleh. Maka tu wara'. Maka ini wara' adalah perkara yang pertama zahir ketika mana orang mula menuju kepada Allah Ta'ala. Yang mula-mula terzahir adalah wara'. Maka wara' ini dinisbahkan dengan amal adalah bimanzilati ra'si 'alal badan. Seperti kepala dibandingkan dengan dinisbahkan kepada badan kita. Maka persamaan kedua di antara wara' pada amal pula dengan kepala adalah jika terputusnya kepala, maka akan matilah tubuh seseorang. Ini persamaan yang kedua. Persamaan pertama tadi apa dia? Kenapa didahulukan dengan wara'? Karena wara' adalah perkara pertama yang terzahir ketika orang tu nak menuju kepada Allah. Ya. Waktu tengok kita bila dah mula datang ke tahfiz, kita dah mula hafal Quran, kita dah mula ikut majlis pengajian ilmu dan sebagainya, apa yang kita akan buat? Maka guru kita pesan, kata kalau nak pergi ke mana-mana pakai kopiah. Nah, janganlah kepala tu jadi kosong daripada ditutup. Ya. Dan kalau nak berjalan mana-mana, ingat, kata kita ni orang yang menanggung dengan kalamullah. Orang yang nak membawa sesuatu yang berat dan besar tanggungannya. Kalau gunung pun pecah kalau kata nak tanggung Al-Quranul Karim. Kita boleh terima. Maka waktu tu kita akan mula fikir, kata kalau saya buat macam ni nanti aib mak ayah saya, kerana saya ni pelajar yang belajar ilmu agama. Menghafal kalamullah. Tiba-tiba saya buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bergalak, bergatai. Tengok anak dara orang, dia nak tengok kali yang kedua. Kemudian dia suka nak cari populariti. Seronok nak tengok orang puji dia kalau dia baca sedap. Dan juga sebagainya. Mula nak buat live sorang-sorang, tak ada kerja. Ya. Dah mula lah, suara sedap. Tak. Mula buat dalam Instagram. Betul menyanyi sorang-sorang. Duduk dalam kereta, duduk dalam jamban pun menyanyi. Tak ada kerja. Kerana apa? Kerana apa ni, dia terlupa. Kata dia tu siapa? Terlupa kata dia tu tanggungjawabnya apa? Dan terlupa kata dia tu adalah penuntut ilmu yang sepatutnya pada waktu sekarang ni adalah bersifat dengan wara'. Karena wara' ini adalah penjaga kepada amal dia. Dan patah balik, persamaan kedua kenapa dinamakan wara' ini seperti kepala. Karena kepala kalau terputus daripada badan, maka akan hancurlah badan tersebut. Begitu jugalah dengan amalan kita, kalau terputus padanya wara', maka tidak ada guna amalan tersebut. Mati. Atau amalan kita kalau tidak ada wara', mati. Kosong. Seperti mayat, tak ada apa guna. Jadi begitu juga jika terputus wara' daripada amal, maka akan sia-sialah amalan tersebut, tidak akan mampu menghidupkan hati yang mati. Jadi nak hidupkan hati kita yang mati dengan amalan kita adalah mesti dengan wara'. Dan kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wara'u sayyidul amal. Wara' itu adalah pemimpin kepada amal. Akhrajahu al-Hakim an Anas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Al-Imam Hakim An-Naisaburi daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Jadi al-wara' sayyidul amal.
Wara' ini adalah pemimpin kepada amal kita. Manusia yang tiada pada mereka pemimpin, yang mereka dapat berpaut kepadanya, maka tiadalah faedah kepada mereka. Kita ni kalau tak ada pemimpin, fawda. Akan jadi cacah merbah masyarakat kita. Sungguh. Cuba tengok kalau kata ketika tidak ada pemimpin di tempat kita. Manusia perlu kepada pemimpin. Kalau tak ada pemimpin yang akan mengawal dan juga melihat kepada akhlak dan perjalanan kehidupan mereka, akan rosak manusia. Akan jadi seperti binatang. Kata binatang pun mereka ada pemimpin mereka. Setiap rombongan binatang ada pimpinan dia. Serigala ada pemimpin dia. Singa ada pemimpin dia. Kuda ada pemimpin dia. Binatang juga meraihkan perkara tersebut. Nah, tapi ketika mana mereka berjauhan daripada kepimpinan mereka, maka ketika tersebut akan rosak dan akan dibaham oleh serigala. Contohnya seperti kambing yang tidak ada, yang tidak berduduk dalam dia punya kelompok dan kawanan. Jadi manusia kalau tidak ada pemimpin, mereka akan hilang tempat berpaut, maka tiada faedah kepada mereka. Begitu juga amal. Jika tiada padanya wara', maka tiadalah faedah pada amalan tersebut. Jadi keperluan wara' ini kepada kita dapat kita faham daripada apa yang disebutkan di dalam syair, isma' wala taghtarir wa ma aqulu fa'i inna at-tariqa ila al-ilahi bil wara'i. Maksudnya nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya adalah dengan wara', dan ini tidak boleh dipandang ringan oleh para penuntut ilmu. Karena itu dalam hadis juga disebutkan al-wara' hasanun walakin fil ulama'i ahsan. Wara' ini adalah baik, tetapi jika mana berada kepada para ulama, maka ianya lebih baik. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi yang panjang yang disebut oleh baginda Rasul, al-adlu hasan, adil itu adalah baik, walakin fil umara'i ahsan, tetapi kepada para pemimpin itu lebih baik. As-saqa'u hasanun walakin fil aghniya'i ahsan, pemurah itu baik, tetapi kalau pemurah tadi ada pada orang kaya, maka ianya lebih baik. Dan Nabi kata al-wara'ul ahsan, al-wara'u hasan walakin fil ulama'i ahsan, dan wara' itu baik, tetapi kalau berada kepada para ulama, maka ianya lebih baik. As-sabru hasan, sabar itu baik, walakin fil fuqara'i ahsan, tapi kalau sabar itu ada kepada para fuqara, itu lebih baik. At-taubatu hasan, taubat itu baik, walakin fil syababi ahsan, tetapi kalau taubat itu diamalkan oleh pemuda, ianya lebih baik. Al-haya'u hasan walakin fil nisa'i ahsan, dan malu itu baik, kalaulah malu itu dihiasi kepada wanita, maka ianya lebih baik. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami di dalam kitabnya Musnadil Firdaus daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi salam. Sebab tu Nabi juga menyebut dalam hadis, mengatakan bahawa al-wara'u alladhi yaqifu 'inda syubhah. Jadi wara', minta maaf. Al-wari'u alladhi yaqifu 'inda syubhah. Al-wari' maknanya orang yang wara' itu adalah orang yang mana tidak akan melakukan perkara yang syubhah. Hatta syubhah pun dia tidak akan lakukan. Bukan sekat yang haram. Yang syubhah juga dia tidak akan dekati dan dia tidak akan hampiri perkara tersebut. Sebab tu Nabi mengatakan di dalam hadis, khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik amalan agamamu adalah dengan wara'. Dan banyak lagi perkara yang telah dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wara'. Yang jangan diambil ringan oleh para penuntut ilmu, khususnya ketika mana mereka nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tidak diamalkan dengan wara', maka ketika itu akan mendapatkan kerugian yang besar pada ketika tersebut. Satu hari ada seorang lelaki, tapi wara' ni tak boleh buat-buat. Wara' ni tak boleh buat-buat. Bukan boleh buat tunduk, jalan tunduk, tapi mata hati meliak merata. Tak. Tunduk depan orang. Bos spek mata hitam, mata duduk tepi. Kan tu wara'. Wara' bukan jalan tunduk. Wara' maksudnya tark. Wara' dengan kita punya amal kita, wara' dengan ilmu kita, wara' dengan kita punya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjaga daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wara'. Ada seorang lelaki
mai jumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kemudian dia tanya kepada Imam Ahmad, wahai Imam, saya pergi beli ikan di pasar. Kemudian, saya beli keju di pasar. Gimana? Bila saya pergi beli keju tadi, kata beliau, tuan keju tu, saya beli keju dalam beberapa harga dengan sekian-sekian dirham. Kemudian tuan tadi pun balut dengan kain atau balut dengan kertas, diletakkan dalam kertas yang elok, kemudian diserahkan kepada saya. Baik, saya perlu tak bayar duit kertas tu? Kerana saya hanya beli keju. Saya beli gimana tu. Saya bukan beli kertas tu. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Nah, tersudut lebih-lebih kata dia. Nah, ambil saja. Lebih-lebih. Nah, kerana ni orang-orang ni orang yang buat-buat warak. Dia konon-konon nak buat warak, padahal dia orang panggil betul takalluf. Berlebih-lebihan. Tapi kedai pergi tengok, beli gula sekilo, buh gula pula dalam plastik. Saya beli gula akan beli plastik. Dia buat teruk. Nah, pergi ke pasar beli ikan, orang buh dalam plastik. Dia kata saya beli ikan, saya bukan beli plastik pun. Jadi plastik ni berapa pula ringgit harga dia? Dia kira semua dah. Tuan kedai tu dah ma'ruf dah. Nah, walaupun sebenarnya kita beli ikan, dah tabik dah sekali dengan apa yang telah diletakkan untuk kita letakkan ikan tadi. Itu dah ma'ruf dalam perniagaan. Nah, dah diredai dah oleh semua kelompok masyarakat dengan perkara tersebut. Itu tak dikira sebagai benda yang gharar dalam perniagaan. Ma'ruf benda tadi. Dan kemudian kalau kata nak dijual, dia akan beritahu kata ni jual. Kita pergi ke pasar raya hari Jumaat. Ada hari yang tidak ada plastik. Kan? Kita nak beli barang, dia kata nak buat macam mana? Nak bulan barang kan, ataupun hari ni hari tanpa plastik. Kan? Jadi ada beg kita jual harga RM2. Kalau nak buat dalam beg ni pun boleh, tapi harga RM2 kena tambah RM2. Dia akan beritahu. Tapi hari tanpa plastik, hari yang dengan plastik, tak ada masalah. Buh itu ya. Dia akan buh dalam plastik dia. Faham tak? Ini benda yang ma'ruf dalam perniagaan dan juga benda yang biasa berlaku. Tiba-tiba kawan ni bertanya dengan perkara tersebut, seolah Imam Ahmad memahami bahawa dia ni berlebih-lebihan. Maka Imam Ahmad kata, tersudut lebih-lebih, jangan duk buat teruk. Dia orang tu lah, cakap Kedah, cakap Arab lah. Tapi jangan duk buat lebih, dia kata, kamu duk buat warak. Satu hari ada seorang perempuan. Yang perempuan ini datang bertanya kepada Imam Ahmad, dia kata, wahai Imam, saya ini satu hari sedang menjahit. Saya sedang duk menjahit di tepi beranda rumah saya. Dengan menggunakan lilin yang saya gunakan pada rumah saya punya. Tiba-tiba lilin saya terpadam. Tengah saya duk jahit, tengah malam ni, lilin saya terpadam, pelita saya terpadam, dan kemudian waktu tu juga lalu, syurtah, polis kerajaan pada waktu tersebut yang sedang menaiki kuda, yang membawa lentera. Dia bawa dia punya pelita dia. Orang zaman dulu kan naik kuda bawa lentera. Mana tu? Selek zaman tu. Jadi bawa lentera macam tu, kemudian berjalan, dan saya terguna cahaya lentera pihak kerajaan pada ketika tersebut untuk jahit benda tadi. Kita nampak macam lebih-lebih tak? Dia tanya, adakah perlu saya buka balik ikatan ataupun jahitan saya tadi yang telah saya terlajak jahit menggunakan cahaya tersebut? Tak guna cahaya saya sendiri. Imam Ahmad senyap. Imam Ahmad jawab sama tak dengan kawan tadi? Kawan tadi lebih-lebih senyap. Baliklah. Benda tadi kamu beli dapat sekali lah. Lebih-lebih tanya apa-apa. Imam Ahmad tengok perempuan ni. Imam Ahmad tanya, kamu siapa? Kata dia, saya Fulanah binti Fulan, dan saya adalah keluarganya Al-Imam Bishrul Hafi rahimahullahu ta'ala. Nah, di antara ulama besar dalam ilmu tasawuf. Dan apa kata Imam Ahmad? Kamu keluarga Bishrul Hafi. Kamu saudaranya Bishrul Hafi, adik ataupun abang kepada kakak kepada Imam Bishrul Hafi. Kamu keluarga Bishrul Hafi. Daripada rumah kamulah keluarnya warak. Kata beliau. Dari rumah kalianlah keluarnya warak. Dari rumah kalianlah, daripada keturunan kalianlah adanya warak. Maka kata beliau, buang balik ikatan ataupun jahitan kamu tadi dan jahitlah semula dengan lampu yang kamu. Jangan guna lampu yang orang lain. Kerana itu tidak warak. Cuba tengok. Beza di antara dua jawapan kepada dua individu yang berbeza. Maka sebab tu, kita ini dinilai oleh Allah Ta'ala dengan warak ini pada macam mana hubungan kita dengan Allah. Orang tadi disebabkan hatinya bukan kerana warak dengan Allah, tapi kerana inginkan pujian daripada Imam Ahmad. Maka terus ditempelak oleh Imam. Karena awliya Allah Ta'ala ini diberikan dengan mata hati yang luar biasa. Dia boleh tengok amarah, tanda. Orang ni main tanya ni kerana nak dapat ilmu kan, nak tunjuk kata dia hebat.
Jadi yang pertama datang kerana nak berlebih-lebihan dan nak tunjuk dirinya hebat, maka ditempelak oleh Imam Ahmad, disuruh jangan lebih. Yang kedua bertanya dengan penuh keikhlasan dan diketahui bahawa ini adalah orang yang warak, maka Imam Ahmad memberikan jawapan yang berbeza pada ketika tersebut. Malah disuruhnya yang kita nampak pada perkara tersebut macam lebih-lebih juga. Suruh buka balik. Nah, tak. Rupanya itu yang layak bagi orang tersebut dengan kedudukan dan maqamnya. Sebab tu kalau kata kita ini ingin mengamalkan warak, perlu berteman dengan orang yang warak. Tak boleh melakukan warak kalau tidak berteman dengan yang warak. Seorang murid diceritakan bahawa dia makan roti yang hanya dibuat oleh ibunya. Dan ayahnya akan hantar pada setiap minggu roti yang dibuat oleh ibunya dengan harta yang halal dibawa untuk dia makan. Satu hari si ayah datang ke pondok dia dan melihatnya dalam tempat tinggalnya tersebut ada roti yang lain yang dibeli di pasar. Maka ayahnya marah pada tersebut, tak mau cakap, dan anaknya balik bujuk dan dia kata, ayah senaknya saya bukan makan pun roti. Saya tak sentuh langsung pun roti itu. Nah, ayah dia hukum dia dah, tak mau cakap dengan dia. Apa kata ayah dia? Wahai anakku, kalau kamu warak, orang tak akan buat macam tu kepada kamu. Karena kamu tidak warak dah, orang buat macam tu kepada kamu. Kamu sendiri tidak warak dengan Allah. Tentu sekali. Aulia Allah Ta'ala ni, dilihat perjalanan mereka tadi ni dengan ahwal kehidupan luaran tu pun, itu boleh menilai dengan mereka. Macam tu sekali. Ini Maulana Syekh Ali Jumaah sebut semalam dalam satu kisah yang sangat menarik. Dia kata, ada dua orang lelaki yang berjanji, mereka ni syuraka fil amal. Depa ni macam orang panggil apa, buat share dalam perniagaan. Depa jual qamh, jual gandum. Kemudian satu hari dua-dua orang depa berkumpul lah di tempat yang mereka kumpulkan gandum tu. Nak tengoklah macam mana perniagaan depa dan sebagainya. Maka bila duduk dua-dua orang depa, tiba-tiba nampak ada kawanan semut yang berbondong panjat tu biji gandum. Keluar daripada kawasan tu. Keluar jalan. Kemudian terus lelaki ni kata, kamu telah khianat dengan aku. Dia kata kat kawan dia. Kat sebelah dia ni. Kita kena batalkan perjanjian kita dan juga share kita. Dia kata, kenapa pula? Karena kamu khianat dengan saya. Karena saya bila duk perhati balik diri saya ni, ada tak saya berkhianat dengan kamu? Saya tengok tak ada. Tak ada benda yang saya khianat dengan kamu. Melainkan kamu yang khianat dengan saya. Dia kata, kenapa saya sebut macam tu? Dia kata, ni, semut bawa keluar barang-barang kita macam tu. Maknanya ada benda tak betul di antara kita. Tentu sekali, awliya Allah. Ada benda yang kita khianat yang menyebabkan semut boleh bawa keluar barang kita macam tu. Apa kata lelaki tadi? Kamu tak adil. Kalau kamu biar kamu boleh fikir tentang kamu zalim ke tidak kepada saya, kamu tak biarkan saya pula untuk fikir balik. Adakah betul yang saya khianat kepada kamu? Bagi tak izinkan saya untuk saya fikir dulu. Kamu saya betul tak saya buat zalim kat kamu? Dia kata silakan. Kawan ni penulisnya, biar. Saya kata ya sungguh. Saya minta ampun, saya bertaubat kepada Allah, saya pernah khianat kepada kamu. Khianat macam mana? Dia kata. Satu hari ada seorang lelaki mai bagi kat saya telur 2 papan. Dan kemudian telur tadi disuruh untuk saya bahagikan kepada kamu sekali. Saya balik, kemudian saya pilih telur yang besar, saya letak kat saya, telur kecil saya bagi kat kamu. Mulanya saya nak lawan perasaan saya tak, patutnya telur besar tu bagi kat kamu. Telur ayam ni lah. Ya, telur ayam yang grade A punya tu, patutnya bagi dekat kawan dia. Kerana kawan dia tak ada waktu tu, ataupun dibahagi sama rata. Walaupun ni telur tu pun telur juga. Tak ada apa masalah pun tu telur tu pun telur. Lainlah kalau bagi ni telur, yang tu bagi daging. Tiba-tiba dia ambil daging kat dia, ni telur bagi kat kawan dia. Tak, dua-dua telur. Cuma beza besar kecil je. Pada grade saja. Maka dia kata, saya waktu tu jadi tamak, dan saya ambil telur yang besar, saya bagi kepada kamu telur yang kecil. Dan itulah sebab khianat saya pada waktu tersebut. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya mohon ampun kepada kamu. Saya akan serahkan balik dengan sepatutnya kepada kamu. Dan apa kata dia? Kata lelaki dia yang seorang, teman dia seorang lagi, kata, kalau begitu, kita mulakan balik perniagaan kita dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Mula Fatihah balik. Sebut saya Fatihah atau apa yang berlaku? Waktu tu juga nampak semut-semut tadi, semua tinggal habis. Gandum. Semua berjalan tanpa bawa gandum. Keluar macam tu. Ajaib. Kata Maulana Syekh Ali Jumaah, kisah ni bukan kisah main-mainan. Ini bukan kisah mudhikah, bukan kisah lawak yang diceritakan. Nak bagi tahu kata,
Waraknya orang dulu ni, sampai tahap macam tu Allah Ta'ala tunjukkan kepada mereka dengan akuan. Sampai makhluk Allah Ta'ala yang keliling pun akan terkesan dengan waraknya mereka. Peniaga pada zaman dulu macam tu. Nah, ada tak lagi peniaga yang macam tu pada waktu sekarang? Yang mereka jaga dengan warak sungguh-sungguh. Sebab tu perniagaan tak untung. Perniagaan rugi. Nah, suka tipu orang. Suka melakukan khianat. Tidak bagi kepada ibu dan ayah dia sendiri dengan harta yang dia dapatkan. Tidak pernah bersedekah. Tidak pernah keluarkan zakat. Tak pernah untuk nak beri kepada orang-orang yang memerlukan pada harta dia tersebut. Akhirnya Allah Ta'ala bankruptkan perniagaan dia. Yang dia seronok pada waktu tunjuk kekayaan. Yang dia seronok pada waktu tersebut melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama, dengan duit yang dia ada. Dia lakukan parti, dia buat seronok. Tapi dia selang sendiri juga. Masuk juga sikit bagi kat tahfiz. Bagi dekat anak-anak buat juga amal, majlis amal dan sebagainya. Tapi yang maksiat pun berlaku juga. Kenapa? Karena terpengaruh dengan barat, terpengaruh dengan sistem yang dibukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika mana hilangnya warak tersebut, maka hilanglah barakah pada tempat tersebut. Sebab tu para ulama berjaga-jaga dengan makanan di pasar. Kenapa? Karena makanan biasanya pada ketika tersebut tidak dilakukan dengan warak. Tidak dijaga kebersihannya, dilakukan hanya semata-mata untuk keuntungan, perkara-perkara yang walaupun akan memberi kesan yang sedikit kepada hati dan nurani mereka, sehingga mereka tidak akan sampai kepada Allah dengan jalan yang sepatutnya. Kita ni beribadah kepada Allah masih lagi di peringkat yang hanya menunaikan pada bentuk hukum syariat dan juga menjelaskan tentang rukun dan juga syarat yang kita lakukan. Tapi kita tak pernah nak usaha untuk menyampaikan kepada peringkat anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi peringkat ihsan itu tak pula kita usaha untuk dapatkan peringkat tersebut. Maka bila mana sampai ke peringkat tersebutlah, barulah orang tadi melihat hakikatul Islam. Yang maksud dengan sulbi, maksud dengan batinnya agama Allah Subhanahu Wa Taala yang dilihat oleh para awliya Allah. Dan ketika sampai ke peringkat itulah kita tidak akan cepat untuk mencela. Kalaupun tak sampai kepada peringkat tadi, sekurang-kurangnya kita berteman dengan orang-orang yang warak tersebut, kita berteman dengan orang-orang yang menjaga adab dan akhlak mereka dengan awliya, maka kita juga akan menjaga adab kita dengan para wali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita minal wari'in. Dan disebut dalam hadis Nabi, man laqiyallah wari'an aw wara'an a'tahu Allahu thawabal islami kullah. Sesiapa dalam keadaan warak, maka warak adalah sayyidul amal. Sama-sama kita mengamalkan dan melaksanakan perkara tersebut, insya-Allah minggu hadapan kita akan sambung pada perbahasan dan bait yang kedua, wazuhdi wattasdiq wazuhdi wassidqi wattasdiqi wassahar walqawfi walju'i ma' ya'sin 'anit tama'. Ada 7 benda dalam ni. Nah, ada 7 lafaz yang dibahas oleh al-Imam. Yang pertama zuhud, yang kedua sidqun, yang ketiga tasdiq, yang keempat sahar, yang kelima qauf, yang keenam ju', nah, yang ketujuh ya'si 'anit tama'. Nah, iaitu dan jalan menuju Allah Taala juga adalah yang pertama zuhud, yang kedua benar pada ucapan, yang ketiga membenarkan para nabi dan para wali, yang ketiga tidur sedikit pada waktu malam dengan tujuan ibadah, dan juga takut akan Allah, khauf, dan juga berlapar sama ada membanyakkan puasa atau mengurangkan makan siang dan malam, yang keseterusnya serta putus asa daripada tamak. Dan ini kalau dibahaskan, perlu dibahaskan satu persatu dengan lengkap. InsyaAllah minggu hadapan kita akan bertemu semula, dan doakan moga syarahan ini berterusan, dan saya akan terus keluarkan nanti syarahannya, kita akan sebarkan lagi. Mungkin minggu ni kita guna yang PDF ini. Minggu depan mungkin PDF dia lain sikit, sebab apa ada tambahan dah syarahan. Kita akan share lagi PDF itu dari berterusan, sehinggalah nanti akan keluar kitabnya yang asalnya. InsyaAllah akan dicetak kitab ini ketika mana keluar yang telah lengkap perbahasannya, insyaAllah ta'ala. Setakat itu dulu, saya mohon ampun, mohon maaf. Ucap terima kasih banyak kepada pihak Matis, khususnya kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhair Abdullah. Dan moga-moga kita dapat mengamalkan, bukan hanya pada petang ini kita dengar cerita dan seronok, hanya dengar cerita orang-orang soleh, tapi sebaliknya untuk kita beramal dan mengikuti jalan mereka. Dan moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita warak, kurniakan kepada kita amal, kurniakan kita mendengar dan juga mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul SAW, yang telah ditunjukkan oleh para awliya dan anbiya
alaihi wassalatu wassalam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.